KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Sama sekali lagi pada hari ini Dr. Amarus Sambil Mazin, pakar Pulmonologi Psikiatri. Di mana hari ini kita akan membincangkan satu lagi topik berkaitan dengan anak kita, iaitu isu tantrum. Kalau cakap pasal tantrum ni, saya rasa tuan-tuan dan puan dah faham sangatlah. Masing-masing anak-anak masing-masing dengan perangai masing-masing, dengan isu masing-masing, dengan tantrum masing-masing, dengan cara masing-masing, yang kebanyakan masanya dia akan hilang berdasarkan peningkatan umur anak masing-masing lah. Kerana umumnya tantrum ni ataupun tingkah laku yang dikira agak sukar ni ataupun challenging ni berlaku pada peringkat umur 1 ke 3 tahun. Tetapi sudah tentu apabila ia masih lagi boleh berlaku pada anak-anak preschool ataupun anak-anak prasekolah dan juga mungkin pada umur mereka 7 tahun. Tetapi most of the time, kebanyakan masanya apabila mereka masuk ke sekolah rendah, isu tantrum ni sudah tidak berlaku lagi. Dan bila bercakap tentang tantrum, kita bercakap tentang tingkah laku anak-anak ataupun perangai ataupun perbuatan mereka yang boleh mendatangkan cabaran dalam kehidupan kita sebagai ibu bapa. Tetapi lumrah kanak-kanak, anak-anak kita semualah, tak kisahlah anak siapa sekalipun, mereka sedang belajar dengan dunia ini dan tenaga pengajar pertama mereka percuma pula tu adalah ibu bapa mereka lah, dan kita lah yang mempunyai tanggungjawab untuk membentuk mereka, untuk mengendali tantrum mereka kerana sebagaimana yang tuan-tuan dan puan sedia maklum, kebanyakan ibu bapa komplain ataupun mengadu bahawa anak-anak dia orang okey je kat tempat lain, dengan pengasuh okey, dengan bibi okey, dekat sekolah okey, tapi bila kat rumah mulalah dia tunjuk perangai macam-macam yang memeningkan kepala ibu bapa. Dahlah ibu bapa tu penat dengan macam-macam kerja dan sebagainya kan, tanggungjawab dan sebagainya, tambah pula dengan tantrum anak yang tak kena waktu. Sudah tentulah angin kita tu boleh daripada angin sepoi-sepoi bahasa menjadi angin ribut taufan dalam tempoh masa yang sebentar saja kan. Jadi bila kita cakap tentang tantrum ni, bila kita cakap tentang tingkah laku tuan-tuan dan puan, sebenarnya anak-anak kita mula belajar tentang behavioral regulation, itu regulasi emosi, tingkah laku bermula pada peringkat umur 12 bulan. Maksudnya masa umur anak kita 1 tahun tu, masa dia orang dah mula-mula pandai, nak mula bermain dengan words, perkataan dan sebagainya, nak belajar memahami kita dan sebagainya tu, pada peringkat itu mereka juga mula belajar berkenaan dengan regulasi tingkah laku mereka. Dan pada ketika inilah sebenarnya kita perlu membantu mereka dari awal lagi sampai nanti dah besar, supaya ia tidak mempengaruhi ataupun mengganggu kehidupan seharian mereka terutamanya kan. Dan sudah tentu bila anak kita tantrum ni, dia sebenarnya boleh menimbulkan situasi emosi yang tegang, dan sudah tentu dalam konteks situasi emosi yang tegang tu, kita pun tak dapat ajar anak kita elok-elok, kita pun tak boleh nak respon elok-elok dengan anak kita, dan ada kebarangkalian juga kita mak bapak pun akan tantrum juga sama naik dengan anak. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan memang pernah nampak lah kan, ibu bapa yang sama naik dengan anak ni kan, depan orang pun kadang-kadang ibu bapa boleh sama naik dengan anak meronta, mak pun meronta, ayah pun meronta, anak menjerit, mak menjerit, ayah menjerit. Itulah cerita dia. Tetapi kalau kita perasan dalam konteks sama-sama naik kan, konteks sama-sama naik, maksudnya mak tantrum, ayah tantrum, anak tantrum, kita nampak yang mana menang. Dalam konteks kita nak mengawal tantrum tu, majoriti situasi tersebut sebenarnya tak menang pun. Ibu bapa akhirnya terpaksa malu muka, tebal muka, marah, emosi, sakit hati dan sebagainya, tetapi tantrum anak tak juga selesai. Jadi bila kita bercakap tentang regulasi tingkah laku ni, hari ini kita akan belajarlah a few tips, beberapa petua-petua yang kita boleh gunakan untuk membantu ibu bapa untuk mengawal tantrum anak. Kadang-kadang tantrum mereka ini mungkin sesuatu yang agak memalukan. Contohnya macam buat jadi cacing kepanasan dekat dalam market ke, ataupun dekat rumah kenduri ke, rumah saudara mara ke, ataupun depan-depan orang, dia buat cacing kepanasan tu, menjerit-jerit, terlompat-lompat macam tak tahu nak kata, lompat dekat depan
hadapan orang dan sebagainya, menjerit-jerit, kadang-kadang dia cakap benda-benda bahasa-bahasa kasar, kesat dan sebagainya, terutama anak-anak yang dah preschool yang mula belajar bahasa-bahasa pelik-pelik dekat sekolah. Kadang-kadang main pukul-pukul, terutama baling-baling barang, kumbah barang dan sebagainya. Sebenarnya semua itu obviously jelas sekali ia menyusahkan kedua pihak. Tetapi at the end of the day, pada akhirnya apa yang kita nak belajar pada hari ini adalah bagaimana kita nak kontrol supaya ia tidak melarat, sebab tantrum yang tidak dikendali dengan baik, tuan-tuan dan puan, akan kita panggil upgrade menjadi tingkah laku lain yang lebih sukar lagi apabila mereka dewasa. Tapi sebelum saya pergi dengan lebih lanjut lagi, suka saya ingatkan bahawa dalam konteks tantrum ni, ia berlaku pada peringkat umur anak-anak yang preschool lah. Anak-anak yang dah besar sebenarnya tak sepatutnya tantrum lah. Tetapi of course dalam konteks anak-anak yang dah besar pun ada yang menunjukkan perangai tantrum. Tetapi dalam konteks itu kita kena lebih berhati-hati sebab apabila dia ada dua situasi. Satu ialah situasi di mana anak itu okey, suddenly dia tantrum. Dia okey, anak kita dah besar dah, darjah 2, 3, 4, 5 dah okey, tak ada masalah. Tiba-tiba dia menunjukkan perangai-perangai yang sukar ini, perangai-perangai sukar ini, dan ini sebenarnya adalah satu bentuk yang saya boleh katakan satu bentuk warning sign ataupun tanda amaran yang kita kena check betul-betul apa yang berlaku dengan anak kita. Apa yang berlaku dengan anak kita. Yang ini kita kena communicate. Kita kena berkomunikasi dengan anak-anak, pelan-pelan tanya dia orang balik apa yang berlaku di sebalik itu, sebab anak itu sebenarnya dah tak tantrum dah, tetapi tiba-tiba tantrum kan. So kita kena check apa yang berlaku. Sebab anak-anak yang menunjukkan tingkah laku regresif. Regresif itu maksudnya kebudak-budakan lah senang cerita. Menunjukkan ada sesuatu situasi psikologi atau emosi yang terganggu yang memerlukan intervensi. So kalau anak kita nampak tiba-tiba berubah begitu sekali, kita kena check apa yang berlaku sebenarnya di sekolah, di rumah, di tempat pengasuh mereka dan sebagainya. Okay? Dan yang kedua adalah situasi di mana anak-anak yang terus-terusan tantrum. Dalam konteks itu sebenarnya mungkin approach yang kita gunakan tak kena daripada dulu lagi. That's why anak kita instead of improving, lebih baik, lebih cool down, lebih tenang dan sebagainya, tapi makin lama makin teruk, daripada tak pukul kepada pukul, daripada cakap bahasa elok dia kasar dan maki hamun dan sebagainya, daripada tak pandai tulis benda-benda yang tak elok tiba-tiba mula menulis benda-benda yang tak elok. Yang itu ada isu dengan approach ataupun pendekatan kita daripada awal lagi, ataupun mungkin mereka juga ada isu-isu psikologi yang perlu dibantu dengan cara lain. Okay? So nanti kita akan teruskan lagi dengan petua-petua. Hari ini saya nak share lebih kurang 10 petua bersama dengan tuan-tuan dan puan untuk kita panggil sebagai stimulate untuk kita menggalakkan tingkah laku yang positif. Dan of course bila kita galakkan tingkah laku yang positif, dia akan mengurangkan tingkah laku. Didik TV KPM. Petua pertama yang saya nak bawa hari ini ialah kanak-kanak melakukan apa yang kita lakukan. Kanak-kanak melakukan apa yang kita lakukan. Maksudnya ialah kanak-kanak sebenarnya adalah peniru yang paling kita panggil sebagai yang peniru kita yang paling utama. Apa saja yang kita lakukan, cara makan ke dan sebagainya, seperti yang pernah saya bincangkan sebelum ini, anak kita akan tiru sebiji-sebiji. Dalam konteks ini kan tuan-tuan dan puan, bila kita berhadapan dengan anak-anak yang tantrum, kalau kita perhatikan di sekian kebanyakan ibu bapa akan sama naik dengan anak-anak. Bila kita sama naik dengan anak-anak, sebenarnya kita nak memberitahu bahawa dalam konteks satu pihak tantrum, the only way, satu-satu caranya untuk menurunkan tantrum satu pihak lagi adalah kena sama-sama tantrum. Maksudnya dia agresif dibalas dengan agresif. Tingkah laku agresif anak-anak dibalas dengan tingkah laku agresif ibu bapa. Jadi anak-anak melihat bahawa untuk selesaikan masalah, aku kena agresif juga. Dalam konteks tantrum, aku kena lebih tantrum, kena lebih agresif berbanding yang dulu, supaya aku boleh outdo ataupun aku boleh atasi tantrum ataupun aggression ibu bapa aku. Jadi itu adalah benda pertama yang kita kena tahu berkaitan dengan anak-anak kita. Yang kedua adalah kita kena tunjukkan apa yang kita rasa. Bila anak melakukan contoh dia tantrum baling barang dan sebagainya, kita kena beritahu dia secara terus bahawa tingkah laku itu akan mendatangkan menyebabkan ibu bapa penat, kemas berkali-kali dan sebagainya. Mungkin kalau kena ke adik, mungkin adik sakit dan sebagainya. Kita kena beritahu apakah konsekuensi ataupun apakah kesan dan apakah perasaannya apabila kena. Sebagai contoh simple saja, kalau ada anak-anak tantrum yang jadi pukul-pukul, tumbuk
kan. Kita kena beritahu pada dia secara clear dan mudah bahawa pukul ayah sakit. Ayah sakit. Okey, ayah sakit, jangan buat macam tu. Ayah sakit. Kita kena ulang kata tu. Kita kena beritahu apa yang kita rasa apabila ianya berlaku. Jadi dalam konteks itu kan, tuan-tuan dan puan, anak-anak akan faham bahawa okey, kalau orang buat aku macam tu, aku akan rasa begitu juga. Jadi kadang-kadang kan, of course lah, kalau zaman dulu-dulu, mak bapak dulu-dulu, zaman saya masih ingat lagi, kalau pukul sekali, mak ayah akan balas balik supaya rasa, kau rasa kan, kau nak pukul sangat kan, nah aku bagi kau sekali kan. Jadi itu sebenarnya adalah yang kasar sikit lah tetapi nowadays saya rasa ibu bapa taklah macam tu dah walaupun dia berkesan, yang dulu pun berkesan, tetapi dalam konteks ini sebenarnya kita nak beritahu bahawa apa perbuatan itu boleh mendatangkan mudarat pada yang menerimanya tak kisahlah kalau menjerit, sakit telinga ayam. At the same time sebenarnya bila anak-anak kita menjerit, anak-anak kita marah-marah dan sebagainya, anak kita cakap dengan suara nyanyi-nyanyi macam tu kan, kita kena bagi tahu kepada mereka bahawa you need to speak clearly. Awak kena cakap terang-terang bagi mak ayah faham, baru mak ayah boleh tolong. Dan ayat tu permudahkan untuk mereka, jangan kita layan ataupun jangan kita biarkan mereka merengek lama-lama sangat, dan jangan kita layan permintaan mereka apabila mereka cakap dengan cara merengek itu. Saya dah cuba dekat anak-anak saya, memang berjaya. Kalau dia merengek itu, kami kata okey, mak ayah tak faham, mak ayah tak boleh nak buat. Cuba cakap elok-elok, kita pegang tangan dia, kita pegang bahu dia, be there, ada di situ bersama dengan dia, pandang mata dia, tunjukkan yang kita nak dengar betul-betul. Dia orang akan calm down sebab anak-anak nak merengek berapa lama, perempuan-perempuan, tuan-tuan dan puan tak sampai 2-3 jam pun. Kalau 2-3 jam tu itu dah melampau lah maksudnya mereka dah biasa merengek berjam-jam baru sampai tahap mak ayah bagi, and then dia akan just terus merengek, sebab merengek akan mendapat reward, iaitu mak ayah akan relented ataupun mak ayah akan bagi saja apa yang dia nak. So seterusnya bila dia orang berhenti merengek tu, kita kena pujilah. Okey, macam ni lah mak ayah nak, cakap elok, clear, jelas, mak ayah faham tu apa yang nak tadi. So kita reward mereka apabila kita berikan mereka penghargaan ataupun pujian apabila mereka behave ataupun mereka melakukan benda dengan cara yang betul yang kita mahukan. So benda ni nampak macam simple, tetapi itu yang anak-anak kita kena tahu bahawa untuk mendapat sesuatu mestilah dalam konteks tingkah laku yang baik, bukan tingkah laku mengamuk, tingkah laku menjerit, tingkah laku memukul, tingkah laku baling-baling barang, bersepah dan sebagainya. Kita tak akan layan, kita tidak akan bagi reward. Layanan dalam bentuk kemarahan, layanan dalam bentuk menyerah kalah dan sebagainya adalah satu bentuk reward pada anak-anak dan konteks mereka tantrum. So kita kena berhati-hati dengan itu. And then yang last tu, sebelum kita pergi yang ke segmen seterusnya adalah kita kena tunjukkan bahawa kita mendengar mereka. Tadi yang Dr. cakap tadi, kita turunkan, kita pergi ke satu level dengan dia, pegang bahu dia, pandang muka dia. Macam saya kata, anak-anak kita tiru apa yang kita cakap. Okay, cakap dengan tenang. Okay. Boleh cakap ke tak boleh cakap? Nak cakap ke tak? Nak okey ke tak dulu? Nak cakap elok-elok ke tak? Kalau tak boleh, kita bangun, kita bagi dia peluang. Okey, ayah bagi 1 minit, ayah bagi 1 minit, fikir dulu, rehat dulu. Dan marah-marah ayah tak boleh nak layan. Biasanya saya akan begitu macam tu dekat anak-anak. Kalau jerit-jerit, ayah tak layan. Nak cakap apa-apa, cakap elok. Okey, kalau dia macam jerit, saya akan tinggalkan saja sekejap. Saya akan pergi ke tempat lain, pusing sambil nak tunjuk kat dia yang I'm still here, I'm ready to hear you, I'm ready to listen to you. Saya ada dekat sini, bila masa I will be there for you kan. So bila dia orang macam calm down, dia akan perhati kita ke mana kan. So bila dia macam calm down tu, kita akan datang kan. Bila naik suara, kita petah balik buat tahu dengan dia, InsyaAllah dia akan calm down. Okay, so nanti kita akan sambung lagi untuk tips yang seterusnya, nantikan. Didik TV KPM. Terusnya tuan dan puan, apa lagi yang kita boleh buat? Okey, tadi kan kita dah cakapkan, okey, bila awak cakap elok-elok, bila awak bertenang, mak ayah faham apa yang awak nak, and then mak ayah akan penuhi apa yang ayah boleh penuhi, and then yang tak boleh. So kita kena keep our promise. Kita kena pegang pada janji kita. Most of the time, kebanyakan kita kadang-kadang kita janji just untuk memastikan bahawa anak tu diam sekejap, ataupun kita nak
ambil masa ataupun kita panggil sebagai nak mengelak daripada memenuhi apa-apa. Kita janji. Tetapi tuan-tuan dan puan, bahayanya janji yang tidak ditepati ini, dia akan menerukkan tentera anak-anak. Sebab apabila kita cuba untuk berjanji dengan mereka nanti, mereka tak percaya dengan kita. Dan cara mereka untuk menunjukkan ketidakpercayaan itu ialah dengan cara tantrum yang lebih teruk. Sebab bagi mereka, kalau aku tak tunjuk tantrum lagi teruk, mak ayah aku takkan bagi punya. Sebab dia orang menipu, dia orang tak cakap betul dan sebagainya. So benda-benda ni, kan tuan-tuan dan puan mungkin rasa macam, alah, doktor takkanlah nak tipu sikit-sikit, nak helah sikit-sikit. Tak boleh dengan anak-anak. No, bagi saya kan, pendapat saya adalah dengan anak-anak kita tak perlu nak berhelah pun. Kalau tak boleh, tak boleh. Kalau boleh, boleh. Kalau boleh bagi, boleh bagi. Tak boleh bagi, cakap macam tak boleh bagi. Jangan janji benda-benda yang macam yang memang kita tahu bahawa kita tak akan beli ataupun kita tahu kita akan bagi dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak akan membantu anak-anak kita kan. Bagi contoh, kalau kita tak mampu nak menunaikan janji mereka pada ketika itu, diakibatkan oleh situasi-situasi yang tertentu, bagi tahu terus terang apa masalah dia, kenapa tak boleh dan sebagainya. Terus terang apabila mereka bertenang. Bukan masa yang terjadi tu yang kita nak berlawan bertekad dengan dia orang, dia naik kita naik, itu memang tak boleh lah. So apa lagi yang seterusnya adalah kita reduce temptation. So macam anak-anak kecil itu kan, longkar kat sini, selongkar kat sana, pergi ke sini, pergi ke sana dan sebagainya. So kadang-kadang kan kita nak kata don't, jangan pening kepala kan. So instead of kita nak kata jangan 10 kali sebagainya, kita letakkan latch ataupun macam selak ataupun kunci pada pintu-pintu kabinet dan sebagainya. Memang anak tak boleh buka. So kita tak perlu nak bercakap tentang jangan, tak boleh ni banyak-banyak kali. Dan pada masa yang sama tuan-tuan, kita bagi mereka sedikit tanggungjawab. Tanggungjawab contohnya macam dalam konteks bermain, macam contoh anak-anak sukanya menyelongkar laci kan, baju tu kalau laci mana-mana tu sudah tentu habis lah. Jadi kadang-kadang kita serahkan tugas untuk mengemas laci tu kepada mereka, bukan nak suruh lipat ke apa. Budak-budak kecil kan, kita longgokkan baju, kita suruh okey, ni Ain ke siapa-siapa kan, masukkan laci tu. Dia orang akan belajar tentang itu secara tak langsung sebenarnya. Pada masa yang sama, ibu bapa sebenarnya memberikan mereka ruang dan peluang untuk bermain juga dengan benda yang dia orang nak explore itu, tetapi dalam konteks dikawal dalam depan mata dan dalam konteks yang menyeronokkan. Ibu seronok, mak seronok, anak seronok. Bukan ibu naik angin sebab anak menyelongkar laci yang sudah lipat dan sebagainya kan. And then seterusnya adalah tuan-tuan dan puan, kita kena choose our battles. Maksudnya bukan semua benda nak kena lawan, bukan semua benda nak kena agresif, bukan semua benda nak kena intervene, bukan semua benda nak kena masuk, kena selesai dan sebagainya. Ada benda yang kita kena letak ke tepi, biarkan. Benda yang kita boleh, kita rasa macam okay, benda ini aku boleh, ada benda yang aku boleh mengajar anak aku, ada benda yang aku boleh didik anak aku ataupun bentuk anak aku, kita masuk. Benda-benda yang macam kita boleh let go saja. Kita jangan sebab anak-anak akan sentiasa melakukan kesilapan ataupun kesalahan. So janganlah kita nak jadi macam ibu bapa yang perfect sampai kita nak monitor mereka 24 hours, sebab itu adalah sesuatu yang di luar kawalan kita lah kan. Jadi ada perkara yang kita kata tak apalah, okay fine, aku boleh tutup mata lah, that kind of thing kan. Sebab kalau contoh macam benda-benda yang dah terlepas, katakanlah nak main-main, tiba-tiba gelas terjatuh dan pecah. Kalau kita nak marah sebab gelas pecah, dia tak berbala dan emosi itu tidak berbala untuk dicurahkan di situ. Yang berbala pada ketika itu ialah kita kena beritahu mereka, okay, next time, yang pertama sekali safety, keselamatan anak. Okay, stop, berhenti, jangan bergerak ke mana-mana. Kaca banyak tu, kalau terpijak nanti luka, awak sakit. Berhenti kat situ, jangan bergerak. And then kedua, okay, next time, kaca kalau minum kena beritahu mak ayah, kalau boleh pakai plastik, kemaskan dulu. So kita ajar bukan dengan emosi, kita ajar dengan keselamatan. Apa cara yang betul, bagaimana nak gunakan sesuatu, dengan itu yang kita kena ajar. Kadang-kadang kan kita gunakan battle kita lebih kepada emosi, perlawanan ataupun pertembungan emosi, tetapi tak mampu untuk kita bawa, kita panggil sebagai elemen mengajar di dalamnya kerana kita beremosi. So choose your battles, okay. Dan seterusnya mungkin dua yang terakhir, yang pertama sekali adalah keep it simple dan positif. Apa-apa yang kita bagi tahu adalah kalau boleh elak perkataan jangan, tak boleh dan sebagainya. Okay, sebagai contoh, anak-anak kita nak menulis kan, anak kita kalau nak belajar menulis dan sebagainya, dia nak warnakan sesuatu kan, instead of kita kata tak boleh guna pen itu, kita kata okay, kita cuba terbalikkan pen tu dan tulis menggunakan
yang ini baru betul. So kita permudahkan ataupun benda yang panas dia nak capai, kita tahu benda tu panas, kita instead of kita kata jangan sentuh, kita beritahu keep your hands away, maksudnya elakkan tangan awak daripada sentuh perkara itu So kita jadikan ayat tu macam tidak terlampau negatif dalam konteks bahasa itu. Kita positifkan bahasa itu, statement itu, supaya anak belajar daripada itu. Okay? Dan last sekali adalah berkaitan dengan responsibility, tanggungjawab dan implikasi kepada apa yang mereka lakukan. Adanya denda dan sebagainya, adanya reward, adanya time out, adanya star dan sebagainya. Benda-benda itu kita boleh masukkan dalam konteks untuk mengajar anak-anak kita tanggungjawab dan kesan implikasi terhadap apa perbuatan mereka. Saya rasa setakat itu sahaja dulu. Nanti kita jumpa lagi pada minggu akan datang.